Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Masih lagi dalam tema 1 kemasyarakatan. Unit 2 prihatinnya kita. Tajuk mesyuarat warga rimba. Cikgu harap awak semua boleh bersedia dengan buku teks dan alat tulis masing-masing. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada minggu ini ialah memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks tidak formal, manakala kriteria kejayaan pula ialah menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata nama khas berdasarkan cerita yang dibaca dan membina sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan kata nama khas dengan betul. Baiklah, sekarang cikgu harap awak dapat buka buku teks muka surat 12 iaitu pembelajaran untuk hari ini, mesyuarat warga rimba. Pada waktu lapang, Hadif membaca buku cerita di biliknya. Buku cerita tersebut dipinjam dari perpustakaan sekolahnya. Awak tengok ya, dialog-dialog ni cikgu dah kotakkan untuk memudahkan. Cikgu dah nomborkan mengikut kotak, ni nombor 1 sehinggalah nombor 7. Kita akan baca mengikut urutan nombor. Okay. Wahai warga hutan perlindungan idaman. Terima kasih kerana berhimpun pada pagi ini. Mengapakah penghulu unggas memanggil kami berhimpun di sini? Saya memanggil semua penghuni hutan ini untuk menyambut sahabat kita yang bermigrasi dari Utara Asia dan Eropah. Kita perlu membahagikan tugasan. Okay, baiklah, saya mencadangkan sang kancil membuat gegantung bagi mengalu-alukan ketibaan sahabat kita. Saya setuju. Saya mencadangkan Pak Belang menjaga keselamatan kawasan ini. Sang Merak pula membuat persembahan. Saya akan ke Kuala Gula untuk memberitahu rakan-rakan kita di sana agar membuat persiapan yang sama. Terima kasih semua. Saya berharap agar masyarakat kita hidup dengan harmoni. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai kata nama khas. Jika sebelum ini kita dah belajar mengenai kata nama am, hari ini kita akan tengok. Okay, semua boleh lihat pada nota yang ada dalam buku teks iaitu Munshi Cilik. Kata nama khas merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Okey, nanti kita akan tengok contoh-contohnya. Manakala, tadi cikgu ada baca dalam dialog tu, ada perkataan migrasi. Apa makna migrasi? Okey, ini adalah makna migrasi. Migrasi ni adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Baiklah, sekarang jom kita tengok bagaimana perkaitan antara kata nama am dan kata nama khas. Okey, antaranya manusia ataupun orang. Okay. Bila manusia ataupun orang kita kategorikan sebagai kata nama am. Apabila kita sebut pelajar, murid, orang ramai, itu semua adalah kategori orang dalam kata nama am. Macam mana kata nama am ni ataupun bila kata nama am akan dikategorikan sebagai kata nama khas? Apabila orang-orang tertentu yang diberi nama, contoh Aminah, Mazni, Siti Nurhaliza, Datuk Dr. Hisham, Tan Sri Muhyiddin. Ini adalah kata nama khas. Okey, dan awak kena ingat, awak tengok contoh kat sini. Setiap kata nama khas akan dimulakan dengan huruf di depannya dengan huruf yang besar. Okey, kata nama khas tak boleh tulis dengan huruf kecil. Tak kiralah sama ada dia berada di depan ayat, di tengah ayat ataupun di akhir, mesti ditulis dengan huruf besar. Contohnya, cikgu yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu saya ialah Cikgu Mazni. Walaupun berada di belakang ayat, ejaan nama cikgu mesti dimulakan dengan huruf besar. Okey, cikgu harap awak faham. Okay, kita tengok pula dalam kategori haiwan. Okey, kalau kita sebut kucing, kucing sahaja. Dia akan jadi kata nama am. Okey, ataupun kita sebut harimau, dia akan jadi kata nama am. Sebab kita tak tahu dalam kucing-kucing mana. Okey, macam mana kucing ataupun harimau ni akan menjadi kata nama khas apabila kita berikan nama kepada dia. Okey, kita berikan nama kepada kucing kita. Contohnya si Comel. Okay, si Comel ni adalah nama bagi kucing. Jadi, apabila awak letak nama dia, kita kena tulis dengan huruf besar. Nampak cikgu bagi contoh. Si Comel. Sang Belang. Ini membawa maksud harimau. Okey, si Kancil yang membawa maksud sang kancil.
Okey, apabila kita letak nama, kita kena tulis dengan nama huruf besar sebab kita fokus kepada dia. Okey, contoh kepada haiwan ni je. Okey, kalau cikgu kata si comel belum makan, kita tahu dah kita merujuk kepada kucing kita yang kita beri nama si comel. Okey, seterusnya bangunan. Bangunan contohnya kalau kita bangunan sekolah, bangunan klinik, bangunan hospital, semua tu adalah dalam kategori kata nama am. Okey, bila kita sebut Sekolah Kebangsaan Bukit Mentuk, ini akan menjadi kata nama khas. Sebab hanya untuk bangunan itu sahaja kita panggil Sekolah Kebangsaan Bukit Mentuk. Okey, dia ada nama dia. Okey, kalau orang tanya nak pergi mana? Nak pergi Sekolah Kebangsaan Bukit Mentuk. Kita tak akan pergi ke hospital sebab dia khas untuk sekolah tu sahaja. Okey, seterusnya restoran Nasi Kandar Utara. Ini adalah nama khas. Bila kita kata restoran Nasi Kandar Utara, kita akan pergi ke sini sahaja. Okey, kita tidak akan pergi ke restoran lain. Okey, itu yang dinamakan sebagai kata nama khas. Dan bangunan yang melibatkan hospital. Kalau kita kata kita nak pergi hospital, dia adalah kata nama am kerana tidak dikhaskan hospital mana. Jika kita sebut hospital daerah Kemaman, itu adalah kata nama khas. Okey, kerana kita khaskan yang kita akan pergi ke hospital tu. Okey, kalau kita kata nak pergi ke hospital saja, mungkin boleh jadi hospital Dungun, hospital Kuala Terengganu. Jadi kalau hospital daerah Kemaman, hospital daerah Kemaman. Khas untuk hospital itu sahaja. Okey, tempat. Seterusnya tempat ya, kata nama am. Macam mana jadi tempat? Kalau tempat ni, awak tengoklah. Bila masa tempat ni boleh jadi kata nama khas? Apabila tempat dia kita fokus. Di mana? Okey, kalau kita kata di bandar, bandar mana? Okey, bandar tu masih lagi kata nama am. Kampung, kampung masih lagi menjadi kata nama am. Tetapi sekiranya ada nama, contohnya kita akan ke Bandar Kemaman. Kita tahu dah Kemaman, nak pergi tu Kemaman. Bila Kemaman, khas untuk Kemaman. Melaka, khas untuk Melaka. Bukit Mentuk ataupun Kampung Bukit Mentuk. Okey, itu akan menjadi kata nama khas. Okey, boleh faham ni? Bila dia akan menjadi kata nama am dan bila pula akan menjadi kata nama khas. Seterusnya, benda. Benda ni contoh kereta. Kereta kan kita ada banyak jenama, banyak jenis. Okey, sekiranya kita sebut kereta, dia akan jadi kata nama am. Sebab kita tak tahu kereta mana. Okey, kereta Toyota ke, kereta Proton ke, Pro 2 ke, semuanya kereta. Tapi jika dia kata, contoh, Proton Myvi ataupun Myvi, ini akan menjadi kata nama khas sebab jenama tu hanya untuk dia. Okey, kereta Myvi berwarna putih tu adalah milik abang saya. Okey, kita akan fokus kepada Myvi. Jadi, Myvi ni kita akan tulis dengan huruf besar. Ataupun jam, contohnya jenama untuk jam. Orient, okey, Citizen. Okey, apa lagi? Okey, G-Shock. Itu semua akan menjadi kata nama khas sebab jenama untuk jam tersebut. Okey, contoh lain, benda. Ni apa ni? Faster. Faster ni biasa kita jumpa kat mana? Jenama bagi sebatang pen ataupun jenama lain. Okey, juga akan menjadi kata nama khas. Sebab pen lain jenama dia. Okey, kita ada banyak Kilometrico ke apa ke, itu semua ada jenama. Jika Kilometrico, K mesti huruf besar. Okey, cikgu harap awak boleh faham dan awak boleh bezakan kata nama am dan kata nama khas. Baiklah, sekarang cikgu nak minta, tadi dah cikgu dah terang panjang lebar, contoh kata nama am dan kata nama khas. Sebenarnya dalam dialog ni ataupun dalam petikan ni cikgu dah garis dah yang mana satu kata nama khas. Dan awak boleh kenal pasti kata nama khas tu huruf mula-mula dia bermula dengan huruf besar. Jadi cikgu minta ni ada guna buku latihan tata bahasa. Okey, buku latihan tata bahasa, buku pendek. Senaraikan kata nama khas yang terdapat dalam petikan. Cikgu dah letak berapa cikgu nak? Cikgu nak 7. Jadi awak senaraikan di sini. Ini latihan yang pertama. Okey, kita ada 2 latihan untuk hari ini. Okey, tadi cikgu lupa ya.
Untuk latihan yang pertama tadi awak tolonglah tulis tarikh dan tulis hari. Ini latihan yang kedua. Latihan kedua ni tak apa, boleh sambung je. Okey, latihan kedua, bina 5 ayat lengkap berdasarkan kata nama khas yang diberikan di bawah. Cikgu dah beri dah kata nama khas, sekarang ni awak bina ayat. Berdasarkan perkataan Sang Kancil, Pak Belang, Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok, Pasaraya Newarna dan Proton Saga. Cikgu nak awak bina 5 ayat yang lengkap. Kalau kira cikgu dah ajar dah teknik cara untuk membina ayat. Jadi cikgu nak tengok awak pula untuk menjawab soalan bagaimana untuk membina ayat berdasarkan kata nama khas. Baiklah, cikgu rasa itu sahaja untuk minggu ni. Dan kita akan berjumpa sekali lagi untuk sesi yang terakhir pada minggu depan. Macam biasa, jangan lupa isi link kehadiran sebelum jam 5 petang. Cikgu ucapkan selamat belajar semua. Tolong siapkan kerja cikgu dengan kemas. Hari ini kita guna 2 buku hari ini. Satu kita guna buku tata bahasa dan satu lagi kita guna buku bina ayat buku panjang. Okey, selamat menjawab dan selamat menyelesaikan tugasan cikgu beri dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.